senang-senang. Ni cara sumpah laknat, maknanya nak yakinkan hakim bahawa saya memang cakap benar, nak cari 4 saksi tak ada, tapi isteri saya memang berzina sungguh, ya, memang dia berzina sungguh, saya tak sanggup dah hidup dengan dia, kan? Jadi 4 orang saksi memang saya tak dapat nak cari. Macam mana ya Arif? Ya, jadi saya sanggup sumpah lah. Saya sumpah ni untuk bagi pihak mahkamah yakin saya tak cakap bohong. Ya, jadi kalau sanggup bersumpah 4 kali dan laknat pula kali kelima, maknanya nak tak nak hakim kena terima lah. Kalau dia bohong, dia tanggung. Macam tu, hakim dah lepas diri dah lepas ni. Oleh kerana dia sanggup menggunakan kalimah laknat atas diri sendiri, maka hakim kena terima cakap dia, walaupun dia ni jenis penipu besar. Faham kan? Dia ni memang jenis penipu besar, tapi dia dah sumpah laknat guna nama Allah, ya, maka hakim terimalah apa yang dia cakap tu. Betul ke tak betul, serah pada Allah Ta'ala. Macam tu contoh ni. Baik, macam mana pula kesan pada isteri? Bila hakim terima sumpah suami tadi, kiranya hampir pasti boleh sabit pada isteri memang dia berzina. Sebab suami dah sumpah laknat. Maka macam mana pula si isteri nak lepaskan diri? Ni macam tengok ni. Kan? Seseorang isteri yang hendak membela dirinya dari li'an suaminya dan untuk menggugurkan had zina daripada dirinya, hendaklah membalas li'an suaminya itu. Balas balik, tolak, iaitu bersumpah sebanyak 4 kali untuk menolak kebenaran suaminya terhadap dirinya. Dan sumpah yang kelima, isteri itu hendaklah mengakui kerelaannya menerima kemurkaan dan azab dari Allah jika tuduhan suaminya itu benar. Orang beriman tuan-tuan takkan sanggup buat benda ni. Koklah kita benci sangat ke isteri kan, isteri kita nak aniaya isteri tu, kita nak aniaya, memang kita dah tak suka sangat, dah benci sangat. Kau jaga kau, aku bawa kes, aku akan tipu mahkamah, aku tipu hakim, engkau berzina. Hakim akan suruh sumpah, aku sanggup sumpah. Kalau orang sanggup buat macam ni, memang jahat sangat, ya. Dan seorang isteri pula nak lepaskan diri daripada kena hukum rejam, dia pun kata tak apa, kalau you sumpah, boleh sumpah. Maknanya orang ni tak tahu nak kata perempuan jenis ni. Kalau dia diam, dia tak nak balas, memang dia kena. Tapi oleh kerana suami tadi dah sumpah laknat, dia nak lepas diri, caranya dia kena sumpah laknat semula. Balas, ya. Firman Allah Ta'ala, wa yadra'u 'anha al-'adab an tashhada 4 syahadatin billahi innahu laminal kadhibin wal khamisata anna ghadab Allah 'alaiha in kana minas sadiqin. Surah An-Nur ayat 8 hingga 9, sama ayat tadi. Dan bagi menghindarkan atau melepaskan diri daripada hukuman seksa, ya, dari isteri yang kena tuduh itu, hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah sebanyak 4 kali. Suami tadi sumpah 4 kali, dia balas balik 4 kali. Dan sesungguhnya dia daripada kalangan orang-orang yang berdusta. Innahu laminal kadhibin. Dia ada 2 takkid. Innahu, satu takkid penegasan, la minal, lam takkid lagi. Nah, dia sumpah 4 kali tu, dia kata memang suami aku tuduh aku ni, suami aku ni penipu. Macam tu. Terjemahan ni tak habis kan. Tuan tuliskan sendiri. Wal khamisata, dan sumpah yang keempat, ya. Tak apa tuan-tuan buka terjemahan Quran kat rumah, diterjemah dekat tu, dia sambung tu, sambungan dia. Sumpah yang keempat, sesungguhnya kemurkaan Allah akan menimpanya sekiranya termasuk daripada kalangan suami tadi, termasuk di kalangan orang-orang yang benar. In kana minas sadiqin,
Kalau suami dia betul, dia sanggup terima kemurkaan Allah. Baik, kalau dah dua-dua orang sumpah, macam mana nak buat? Suami pun sumpah, dia pun, isteri pun sumpah. Maknanya kalau sanggup sumpah laknat atas diri ni, hakim nak tak nak kena terima. Mana satu yang betul ni? Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Siapa dia ni sumpah juga, yang ni sumpah juga. Jadi hakim cara dia dua-dua lepas. Mana si perempuan tadi, lepas tu dibiarlah hidup, lepas tu terpulanglah, serahlah pada Allah macam mana nak balas dua orang. Mana satu yang cakap betul, tak tahu. Yang ni berani sumpah laknat, yang ni berani sumpah laknat, maka hakim dah boleh lepas. Li'an isteri terhadap suaminya membebaskan dirinya dari tuduhan suaminya, dan gugurlah hukuman had zina dari isteri tadi. Kalau isteri tadi tak mau jawab, tak mau sumpah, tak nak sumpah balas, dia boleh kena rejam, mati. Jadi dia kata hukuman had zina, iaitu hukuman rejam sampai mati, tidak dikenakan, itu digugurkan dari isteri yang membalas li'an suaminya. Dan li'an suami terhadap isterinya sebagaimana disebut dalam perkara 30 ceraian 2, melepaskan suami dari hukuman had qazaf yang diperuntukkan dalam perkara 39 berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nur ayat 4, walladzina yarmuna al-muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Jadi dua-dua lepas. Lepas apa ni maksudnya? Lepas di dunia. Di akhirat belum tahu. Tapi tuan-tuan, kalau satu orang dia sanggup sampai laknat Allah pun, dia kata dia boleh masuk poket dia, orang ni memang tak tahu nak kata lah. Kita boleh main banyak benda, kita kona kan, cakap pusing putar alam. Tapi kalau dah main nama Allah ni kan, saya tak buat. Tak ada, saya tak buat. Kalau saya buat dia, kalau betul, biarlah Allah laknat saya. Laknat je pun boleh gitu. Jangan main. Lepas tu boleh kita pula sekarang nak mati esok, ya Allah, dulu tu aku main-main je kan. Kalau boleh janganlah kan. Buat gitu. Kita nak lepas diri di dunia sampai sanggup demikian. Tunggulah azab Allah bagi siapa-siapa yang biasa bermain-main dengan nama Allah Ta'ala. Baik, tengok sebab-sebab yang membolehkan suami meli'an isteri. Ada sebab-sebabnya. Mengikut peruntukan hukum syarak, seseorang suami harus meli'an isterinya dengan dua sebab. Iaitu pertama, suami menuduh isterinya berzina, tetapi suami tidak dapat mengemukakan 4 orang saksi yang boleh menyokong kebenaran tuduhannya, macam saya sebut tadi. Kemudian yang kedua, suami tidak mengakui atau menolak anak yang dikandung oleh isterinya, antara sebab dia nampak sendiri berzina. Yang kedua, dia tengok anak yang lahir itu, ini bukan tak macam aku pun kan. Jadi nak menafikan anak itu daripada dinasabkan pada diri dia, dia pun buatlah li'an. Memang rasa pelik sangat lah kalau katakan suami isteri tu dua-dua kulit putih, tiba lahir anak kulit gelap. Mana datang ni kan? Ini dah macam negro contoh kan. Ataupun suami tu, yalah, maknanya tak ada baka pun daripada keturunan Cina ke, daripada perempuan, tiba ada hai anak sepet. Ini bukan macam muka jiran kita ke? Jadi apa caranya? Kalau dibinkan pada dia, masalah nasab, masalah faraid nanti, harta pusaka, banyak benda lah, masalah nafkah. Kalau dia kata aku tak nak tanggungjawab budak ni, kau berzina ke? Isteri kata tak bang, tak, ni anak kita ni, anak kita apa aku tengok lain sangat ni. Muka kau tak ada, muka aku tak ada, muka nenek kau tak ada, muka ikut muka datuk aku tak ada. Tak ada keturunan kita muka macam ni, rupa macam ni, tak ada. Kau cakap betul-betul kau buat apa ni? Kan? Ni kau mengandung, kau lahir anak ni 9 bulan. Dulu ia pun masa tu aku overseas.
Aku kan tentera malbat, kan, berada di luar negara. Kau buat dengan siapa ni? Isteri tak nak mengaku. Beginilah, kita li'an lah, bawa kes mahkamah, aku tak nak tanggungjawab budak ni. Isteri kata okey, kalau abang sanggup, okay. Jadi bawa lah mahkamah. Ini tentang satu sebab. Satu, suami itu nampak berzina tapi tak cukup saksi. Yang keduanya, dia tengok anaknya itu, dia nak nafikan, ini bukan anak aku ni, ya. Juga dia boleh dia boleh sumpah laknat. Misalnya suami mengaku belum pernah jima isterinya, aku tak buat apa-apa lagi, kau dah mengandung. Contohnya, semenjak dari tarikh akad nikah, kalau 6 bulan dari tarikh nikah tu pernah jima, 6 bulan lepas tu lahir anak, boleh nasab. Tapi kalau contohnya bawah daripada tu, rasa kita baru kahwin ni, baru 4 bulan kau dah beranak ni, anak siapa? Anak kita lah bang. 4 bulan kau dah beranak, biasalah bang, akhir zaman ni macam-macam boleh jadi. Kan? Mana boleh, kan? Okay? Atau isteri itu sudah melahirkan anak sebelum sampai 6 bulan dari tarikh mulai ia jima dengan suaminya. Itu sepakat para ulama, minimum dia mesti 6 bulan baru boleh nasab nasab nama bin kepada suami. Bawah pada itu tak boleh. Suami yang menuduh isterinya berzina, jika nyata dan benar isteri itu berzina, misalnya suami melihat sendiri dengan matanya semasa isterinya berzina, atau isteri itu mengaku sendiri bahawa ia berzina dan pengakuannya diterima dan dibenarkan dengan keterangan-keterangan yang nyata dan jelas serta terbukti, maka dalam kes ini sebaik-baiknya suami itu hendaklah mentalaki isterinya tanpa meli'annya. Kalau boleh jangan pergi sampai laknat. Mana kalau dah betul suami isteri tu memang tak boleh dah, tak boleh dah, ya, maknanya isteri tu mengaku, si suami pun celah. Kalau sumpah laknat ni malu, kan? Orang semua tahu kes ni, jadi kita pun tak boleh hidup dengan tenang. Lepas ni talak cara biasa lah. Talak, tak talak satu ke, talak berapa, talak, ya. Talak 3 ke, ikutlah, ya. Lepas tu maknanya cerai cara biasa. Dan tak, kes zina tu tak perlu dihebah-hebahkan. Tapi, ya, kalau nak buat begitu juga, itulah peruntukan yang dibenarkan oleh syarak, ya. Kalau kita ikut hati, kita akan dedahkan aib rumah tangga. Kalau kita nak jaga maruah, tutup kes, talak macam biasa. Dalam kes li'an, hakim hendaklah memberi peringatan dan nasihat kepada pihak isteri dan pihak suami sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda baginda, ayyuma imra'ah adkhalat ala qaumin man laysa minhum falaysat minallahi fi syai' walau yudkhilaha walai yudkhilaha Allahu jannatah wa ayyuma rajulin jahada waladahu wa huwa yanzuru ilaihi ihtajaba Allahu anhu wa fadahahu ala ras kan. Nah, ru'us patut ada lagi waw tu, ala ru'usil awwalin wal akhirin. Kalau tambah satu huruf waw, lepas kita ra, lepas tu ada waw kan, atas waw tu ada hamzah kan. Waw tu rumah tu, hamzah tu huruf dia, lepas tu tambah lagi huruf waw. Ala ru'usil awwalin wal akhirin. Hadis rawahu Abu Dawud. Mana-mana perempuan yang masuk ke suatu kaum yang bukan keluarganya, maka ia tidak akan mendapat apa-apa bahagian dari Allah, dan ia tidak akan masuk dalam syurga. Dengan kata lain, dia berzina. Ya. Kalau dia dengan ahli keluarganya, ya, tak ada masalah. Tapi kalau maknanya ni cerita kat sini, orang perempuan yang dia boleh pergi rumah sana, rumah sini, duduk rumah lelaki orang ni, duduk rumah orang tu,
boleh bersekedudukan. Maknanya orang tu bukan mahramnya apa, dia boleh duduk sekali, dia boleh tidur sekali apa, Allah tidak akan masukkan dia dalam syurga. Dengan arti kata lain, perempuan zina ni kita kata bukan ahli syurga lah, ya, kecuali yang bertaubat dan Allah terima taubatnya. Sebab itu, walaupun syarak membenarkan kita berkahwin dengan wanita kitabiah, wanita ahli kitab, tuan-tuan rasa nak kahwin dengan Yahudi, boleh. Rasa nak kahwin dengan Kristian, boleh. Syarak membolehkan. Lelaki Islam kahwin dengan perempuan Yahudi atau perempuan Kristian, boleh. Perempuan Islam kahwin dengan lelaki Kristian, tak boleh. Kahwin dengan lelaki Yahudi, tak boleh. Syarat nak kahwin dengan perempuan kitabiah ialah perempuan-perempuan yang mengikut agamanya. Syaratnya dia juga bukan penzina. Kalau jenis dia kaki kelabing, kaki berzina, kaki apa semua, minum arak apa semua, kita nak kahwin, tak boleh. Mesti perempuan yang katanya dari segi agamanya dia baik, walaupun agama dia sesat. Yahudi dengan Kristian ni sesat. Nampak? Maknanya bukan senang ni. Walaupun ada kelonggaran atau dibolehkan kahwin dengan perempuan ahli kitab, tujuannya supaya bila kita kahwin, lama-lama perempuan tu boleh masuk agama Islam. Sebab itu perempuan tak boleh kahwin dengan lelaki Kristian dengan harapan nanti lama-lama lelaki Kristian ni masuk Islam. Tak boleh. Biar dia masuk Islam tu, baru perempuan Islam kahwin dengan dia. Tapi dari segi perempuan Kristian atau perempuan ahli kitab, kita Islam, dia masih lagi kafir, boleh kahwin. Musyrik tak boleh, Hindu, Buddha tak boleh. Ahli kitab boleh. Syaratnya bila dia ikut kitab, dia bukan penzina. Tapi kalau dia tu Kristian, dia berzina, tak boleh. Tapi di negara-negara barat ada orang-orang Arab dikahwin, dia kata boleh kahwin dengan Kristian. Dikahwin jenis kelabing, jenis yang main dadah mana boleh. Masa pergi UIA tu, Syekh Al-Arifi, dia sebut apa benda ni. Kalau boleh sekalipun, dia kata apa, talak, ceraikan isteri boleh tak? Ramai-ramai student kan jawab, boleh. Kau nak ceraikan isteri kau? Tanya, siapa dah kahwin? Walaupun talak dibolehkan dalam segi syarak, boleh tak kita suka-suka ceraikan isteri? Mana kita talak ni ada 3 kan? Abang ingat hari ni nak jatuh 1 lah. Saya saja kan? Tak apa, dah jatuh talak boleh rujuk balik. Yelah bang, kita pun boring-boring, tak ada buat apa. Boleh tak suka-suka jatuh talak atau rujuk balik? Itu kerja gila kan? Serupa juga, walaupun dibenarkan syarak, tapi bukan benda yang disuruh kamu buat suka-suka. Begitulah juga dengan berkahwin dengan perempuan kitabiah, perempuan ahli kitab. Walaupun dibolehkan, tapi makna bukan syarak menganjurkan kamu kena kahwin, tak. Banyak lagi perempuan-perempuan yang muslimat, solehah, yang ada kamu pergi kahwin dengan Kristian, buat apa? Jadi macam itulah. Kalaupun dibolehkan kahwin dengan perempuan ahli kitab, syaratnya bukan jenis macam dalam hadis ni, bukan jenis berzina. Yang kita tengok di negara barat ni, walaupun mereka pakai salib, mereka mengaku Kristian, tapi kehidupan maknanya bersekedudukan, berzina, benda biasa. Lepas tu dalam Islam tak boleh, agama lain pun tak boleh sebenarnya, ya. Jadi dia tidak mendapat apa bahagian pun dari Allah, dan Allah tidak akan masukkan dalam syurga. Dan mana-mana lelaki yang menyangkal atau menolak, menafikan anak, ya, anak tu lahir, dia nak nafikan anak tu anaknya, padahal dia tahu bahawa anak itu adalah anaknya.
Kalau dia tahu anak dia sendiri, dia nafikan, Allah akan menjauhkan daripadanya, dan Allah akan menghinakannya di hadapan orang yang dahulu dan orang yang kemudian. Bila ni? Hari kiamat tu. Maka kalau si suami tadi ragu-ragu, anak aku ke tak, maka jangan mudah-mudah nafikan. Kerana Allah Ta'ala akan hinakan dia di hari akhirat esok. Yang kita boleh nak laknat ni, li'an ni, kalau contoh memang confirm aku baru kahwin dengan perempuan ni, dari segi hubungan tu mustahil dia boleh mengandung anak aku. Confirm, confident, tak ada hilang ingatan, memang betul, ingat, confirm. Perempuan ni masa aku kahwin, aku belum setubuhi lagi, dan dia lahirkan anak. Ataupun dalam tempoh 9 bulan sebelum tu aku tak pernah bersama dengan dia. Aku pergi outstation mana kan, tiba-tiba dia mengandung, katanya anak aku, kemudian dia melahirkan. Jadi memang suami tadi memang confident lah. Yang tu boleh sumpah laknat. Maka hakim kena ingatkan dulu pada suami, awak betul-betul confirm bukan anak awak. Dalam kaedah moden ni boleh digunakan DNA, check lah, tengok betul tak. Tapi kalau dah doktor dah ada sampel DNA, tengok anak kamu dengan kamu daripada gen yang sama, bukan anak saya, ni dia dah ada betul ni sama, dah. Itu kalau sanggup juga untuk menafikan anak itu dan melihat isteri, maka si suami tadi kena tangguhlah di akhirat esok. Baik, menarik balik tuduhan. Seseorang penuduh yang menarik tuduhannya setelah menerima nasihat dan pengajaran dari hakim di atas akibat tuduhannya, maka kes itu adalah dianggap selesai dan perkahwinan